Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tidak ada yang mudah melainkan Allah mudahkan. Baru benda itu jadi mudah. Tidak ada yang susah melainkan bila Allah susahkan. Tidak ada yang mudah melainkan bila Allah mudahkan. Tidak ada yang susah melainkan Allah buat benda itu susah. Susah mudah dari Allah. Baik buruk dari Allah. Benar, baik buruk dari Allah. Benar dari Allah. Baik buruk dari Allah, tapi benar dari Allah. Yang tak benar dari selain Allah. Allah tak benar dari. Maksud di sini, apa yang Allah cakap benar. Apa yang dicakap oleh bukan Allah palsu, melainkan dia cakap apa Allah cakap lah. Baru dia cakap yang benar. Tapi baik buruk dari Allah. Maksud di sini, bila kita buat baik, taat perintah Allah, cara yang Allah suka, dengan niat Allah dengan niat nak suka Allah, Allah bagi baik. Bila kita langgar perintah Allah, Allah bagi buruk. Sebab itu maknanya baik buruk dari Allah. Benar, kita boleh cakap pula benar salah dari Allah, tak betul. Sangat tak betul. Benar dari Allah. Yang tak benar, kita boleh berkata buruk. Yang tak benar, palsu, dari selain Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Quran kat kita. Quran ni satu hadiah sangat luar biasa. Bagi mereka yang tahu nilai Quran ni, dia satu perkara yang sangat luar biasa, sangat istimewa yang Allah bagi pada kita melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni diturunkan sebagai hadiah, lebih pada hadiah. Kalau kita kata semayang tu hadiah, Quran ni bukan hadiah. Dia lebih daripada itu segala-galanya. Dia adalah kitab petunjuk supaya manusia itu bahagia, percaya, dapat Allah. Dia hidup di dunia sejahtera, bahagia, dan juga di akhirat. Jadi dapat semayang ialah dapat satu perintah melalui mana kita boleh minta pada Allah. Jadi itu hadiah. Tapi Quran ni tak boleh kata hadiah, lebih lagi. Lebih dari segala-galanya. Satu benda sangat istimewa. Sangat luar biasa. Sangat tinggi. Jadi orang yang tak mau baca Quran ni, orang tak mau Allah. Orang yang tak mau baca, tentu sekali dia tak mau amal. Baca pun tak mau. Jadi orang yang tak baca Quran ni dan tak faham Quran ni, hari-hari dia tak baca, jadi memang dia ni orang tak mau Allah ni. Maknanya dia tak mau taat Allah. Dia tak mau tahu kenapa Allah mau.
Apa Allah mahu, apa Allah tak mahu, tak mahu. Sebab apa? Dia kata cukup bagi saya tahu nak duit banyak, nak dunia. Cukup. Saya tak perlu nak tahu apa Allah mahu. Untuk apa? Saya bukan mahu Allah suka saya, sayang saya. Saya mahu duit banyak. Macam siapa tu? Kamu macam tu tak? Tak, cuba fikir baik-baik tu. Kamu macam tu tak? Sufian, kamu macam tu tak? Jawab. Jawab. Kau? 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 Kamu nak duit banyak je sebab tu tak ada nak tahu. Walaupun saya banyak kali bagi tahu kita kena tahu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Untuk tahu tu kenalah baca dan faham Quran tu. Kenapa kita mahu tahu Allah tu apa yang Allah mahu dan apa Allah tahu? Sebab dia Tuhan kita. Dialah yang menggagalkan kita dan menjayakan kita, menghinakan kita dan memuliakan kita, yang bagi baik dan buruk pada kita dia. Kalau kita pilih tak nak tahu apa dia mahu dan apa yang dia tak mahu, kita buat ikut suka kita, nak dunia, kita akan diberi oleh Allah keburukan lah, mana boleh kebaikan kan? Keburukan. Jadi apa yang kita nak, kebaikan yang ayat Allah tu, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat tu, doa tu, kita nak dunia je. Kita kata berilah kami kebaikan di dunia. Stop kat situ je. Iaitu semoga panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki dan sihat. Ini doa untuk orang yang nak kebaikan di dunia. Stop. Walaupun mulut cakap Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dalam hati dia nak dunia je. Dia cakap kat mulut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, tapi dalam hati dia kebaikan akhirat tak ada, kebaikan dunia. Dan maksud dia kebaikan dunia tu kaya, banyak duit. Itu mana dia. Dia tak faham kebaikan di dunia tu, apa saja diberi di dunia baik untuk saya. Dia tak macam tu, banyak ke sikit je baik untuk saya. Dia faham kebaikan di dunia tu banyak duit, kaya. Siapa faham macam ni? Sufian faham? Faham macam tu? Kau Yasiri? Ya. Samad? Banyak duit. Jadi kamu bila faham itu banyak duit, maknanya kamu ni orang nak dunia. Tak nak Allah dan tak nak akhirat, tak ada. Kamu ni orang yang tak percaya akhirat. Kamu nak itu tak? Duit banyak maksudnya. Jadi kebanyakan orang yang dikatakan orang Islam di dunia ni, semua macam tu faham dia. Semua tuan. Jadi bila kita ambil cuti, bukan tinggal kerja, ambil cuti, tinggal kerja, keluar konon jalan Allah kan, masa kita ikut usaha jemaah tabligh tu, kita ditohmah oleh dia. Kita nak dunia juga. Ini orang yang tinggal dunia. Kita dikenal sebagai orang tinggal dunia. Orang tu doktor, engineer, tapi dia buat usaha jemaah tabligh, dia keluar. Orang kata ni semua tinggal dunia. Orang yang tak nak dunia sebab tak nak duit banyak. Kalau orang pergi 4 bulan dia keluar jalan ibadah jemaah tabligh tu, dia bukan jalan Allah. Jalan ibadah pun nak semayang, nak apa, nak ajak orang supaya juga keluar 4 bulan supaya juga dapat semayang. Itu ditohmah sebagai orang tak nak dunia. Orang yang tak nak duit banyak.
Mana dapat duit banyak kalau cuti kan. Lepas tu duit yang ada pula belanja untuk 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Ini memang dikenal sebagai orang tak nak dunia. Tak nak dunia tu maknanya tak nak duit banyak. Jadi dia pun cakap kat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia cakap ayat tu. Jadi diorang ni orang yang tak faham ayat Quran. Mereka tak tahu dia orang tak faham ayat Quran. Tapi mereka memang orang tak faham ayat Quran. Dan mereka ni orang nak dunia. Nak duit banyak maksudnya. Nak kaya. Kau macam itu tak? Ya. Jawab? Ya. Kau macam itu tak? Ya. Bukan jauh-jauh orang. Kat sini pun depan ni. Semua yang faham beri kami kebaikan di dunia tu, bagi duit banyak. Bagi duit banyak maknanya buat kaya. Sampai ke hari ni nak tu. Macam Anzalah, kau faham apa? Dapat kebaikan di dunia tu apa? Apa kau faham? Kau tak doa pun? Tak, kalau kau doa, kau ada doa tak? Rabbana atina. Apa maksud dia? Ya Allah, berikan kebaikan ini, kebaikan ini. Apa kebaikan di dunia pada engkau? Pada engkau, hati engkau. Sekarang masuk. Masyuk maknanya duit banyak lah. Maksud duit banyak apa? Tak. Maksud duit banyak tu kita mau jadi kaya. Betul tak Azri? Jawab. Jadi orang yang berdoa macam tu, Allah kata orang yang nak dunia dan tak nak akhirat. Orang yang faham kebaikan di dunia tu banyak duit dan kaya, orang tu orang yang cinta dunia lebih dari Allah. Kalau dia buat doa tu, dia sebenarnya nak dunia, dia tak nak kebaikan di akhirat tu. Sebab dia tak percaya hari akhirat. Dia percaya kehidupan ni dunia aja. Kamu tu memang mengaku kamu, saya percaya akhirat. Bukan percaya, kamu kat mulut dia cakap. Dalam hati kamu percaya hidup hanya di dunia. Sebab itu mau kebaikan di dunia aja. Dan kebaikan di dunia tu dipaham banyak duit atau kaya. Dia sebenarnya bukan macam tu. Kebaikan di dunia tu maknanya Allah bagi duit banyak sikit, tapi baik. Namanya berkat. Dan kebaikan di akhirat tu mana dia? Apa makna kebaikan akhirat? Masuk dalam syurga. Apa makna kebaikan akhirat? Masuk syurga, selamat dari neraka. Kalau kata masuk syurga je, salah. Quran dah baca sampai kitab buku 10, tak faham. Dia cakap kebaikan di akhirat masuk syurga je. Yang betul masuk syurga, selamat dari neraka. Maknanya orang tu terus masuk syurga. Ada juga orang masuk syurga, lepas dah masuk neraka tu tak, itu dikira bukan kebaikan. Kena faham. Baca Quran yang saya tafsir tu pelan-pelan sikit. Bukan macam Yazid ni. Dah buku 10 dah dia. Buku berapa? 10. Itu pun tak faham. Yang berulang-ulang kali disebut dalam tafsir saya tu. Jadi sebenarnya maksudnya kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta berkat dalam hidup dunia ni. Nah, berkat ni orang tak faham. Apa makna berkat? Sikit cukup, banyak kita Korban. Lepas tu lagi? Berkat maknanya sikit cukup. Maksud sikit cukup tu, sikit Allah bagi cukup. Kalau tak ada langsung, dapat dengan doa dan sembahyang. Kalau Allah bagi banyak, sebahagian besar dibelanja di jalan Allah. Itu makna orang yang diberi harta baik di dunia. Kebaikan di dunia maknanya hidup dunia berkat. Ini orang tak faham. Langsung tak faham. Dia faham banyak duit.
kaya. Kau faham apa? Pasal duit. Dan kaya. Kau faham apa? Kau faham apa? Duit. Berkat tu walaupun kamu baca tak faham. Ya tak? Kau faham kebaikan di dunia itu apa? Banyak Duit. dan kaya. Jadi orang yang faham kebaikan di dunia itu banyak duit, orang nak dunia kan? Kata Allah, mereka ni bila berdoa nak dunia aja. Sebenarnya yang kebaikan di dunia tu dia nak duit banyak tu daripada hati dia. Kebaikan di akhirat kat mulut. Selamat di api neraka kat mulut. Bila dia berdoa tu. Jadi doa ni adalah sebaik-baik doa tuan. Bila kita tawaf di Kaabah mengiling macam seumpama kita mengiling Allah tau. Simbol. Kaabah tu rumah Allah. Tapi bukan rumah maksudnya Allah duduk situ, tak. Dia simbol. Simbol rumah Allah. Jadi tentu Allah ada dalam tu kan. Umpamanya lah. Jadi bila kita mengiling dia tu, kita mencintai dia. Dan mau dia mencintai kita. Mengiling muji dia kan. Jadi daripada rukuk Yamani ke Hajar Aswad tu, kita disuruh berdoa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sangat-sangat besar doa ni. Dan lagi kita disuruh banyak doa ni waktu Arafah. Di hari Arafah, di hari Wukuf, di padang Arafah. Hari tu Zuhur sampai Maghrib tu kita tak sembahyang. Sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar dicantumkan jamak 4 rakaat. Jadi antara waktu Zuhur sampai Maghrib tak ada sembahyang. Kita disuruh berdoa dan doa paling bagus. Ya, senang aja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sampai Maghrib. Boleh tak orang yang cinta dunia berdoa sampai macam tu? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Mereka tak ada nak akhirat, nak dunia aja. Doa dia orang panjang umur, murah rezeki, sihat. Macam mana mereka banyak bagi ucapan selamat hari jadi ya? Apa ucapan semua orang waktu hari jadi? Anak-anak dia ke dia mau apa? Murah rezeki, panjang umur, sihat. Ini semua samalah, dia orang kata inilah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia banyak duit, murah rezeki kan. Lepas tu dapat belanja duit tu. Bukan murah rezeki je. Jadi kena panjang umur. Dan panjang umurnya tak boleh menikmati duit banyak tu. Kena sihat. Sebab itu panjang umur, murah rezeki dan sihat. Ada tak dia orang doa lain? Tak ada. Itulah maknanya dia faham kebaikan di dunia. Dan dia nak dunia saja. Tak ada hari jadi, murah rezeki, panjang umur, sihat dan selamat di api neraka. Ada? Ada tak? Tak ada. Jadi dia orang faham doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dia potong wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Potong. Itu tak ada daripada hati. Itu kat mulut aja. Yang dalam hati, berilah kami apa yang baik di dunia. Apa yang baik di dunia apa? Banyak duit, murah rezeki lah. Panjang umur dan nak menikmatinya kena sihat. Jadi dapatlah hidup di dunia dengan seronok seperti mana keinginan Yazid dan maksud hidup dia. Maksud hidup orang yang nak seronok kat dunia ni ialah orang yang nak dunia dan tak nak akhirat. Maksud tak nak akhirat ni tak nak Allah lah. Allah bagi baik dunia dan baik akhirat. Bukan Allah bagi makan minum kat dunia je. Tapi tak nak. Kita nak dunia je.
Jadi orang yang berdoa nak dunia ni orang ahli neraka. Orang yang berdoa nak dunia ni, panjang umur, murah rezeki, sihat ni, nak suruh dia masuk neraka. Tak ada selamat dia pergi neraka, tak nak. Masuk neraka punya. Jadi semua orang hari ni, hari jadi, mak dia, anak dia mendoakan masuk neraka. Allah. Sebab selamat kebaikan di akhirat tak ada. Dan selamat daripada api neraka tu, kebaikan di akhirat masuk surga. Selamat dari neraka, itu maksudnya. Tak payah. Yang nak banyak duit, dapat menikmatinya kena badan sihat, dapat menikmatinya dengan panjang masa, panjang umur. Jadi kebanyakan orang yang dikatakan orang Islam hari ni, orang semua nak dunia punya. Dan bila dia pergi ke Mekah, dia doa nak dunia juga. Dia tawaf di Kaabah, dia nak dunia juga. Dapatlah dia dunia. Balik dari Mekah, kaya raya. Ada satu orang, dia balik dari Mekah, dia kata, saya dapat jadi kaya ni, balik dari Mekah. Saya doa. So, berniaga saya maju. Balik dari Mekah, saya kaya ni. Dia cakap kat saya. Jadi orang Islam pergi Mekah nak selesai masalah dunia dia, sebahagiannya lah, hampir semua lah. Dia baca doa je, kat Kaabah dia ada buku doa kan, baca je, faham tak? Ya, kita kena doa ni kabul, kena ikhlas. Nak ikhlas, kena jadi orang beriman beramal saleh. Ni tak, beriman saleh pun tak ada, iman pun tak ada. Sikit je kalau ada iman. Mana nak ikhlas? Lepas tu doa kena dibuat dengan concentration and devotion. Mana kita kena betul-betul berdoa. Ni tak faham, mana berdoa daripada hati, mana nak khusyuk dan penuh perhatian pada doa tu. Jadi hampir semua doa tak kabul. Ikhlas tak ada, khusyuk dalam berdoa pun tak ada. Ditambah pula kan, dengan makan benda haram pula. Benda haram tak semestinya makan benda macam babi, makan hasil usaha yang tidak betul, menipu, rasuah. Walaupun kerja bagus, kerja tak haram, mengajar ataupun bekerja pegawai kerajaan, tapi rasuah, makan duit riba, dan tu pergi haji. Dalam berdoa tu tak faham apa dia doa, baca Arab je, keliling Kaabah pegang buku, dekat wukuf, masa wukuf di Arafah baca doa juga. Kebanyakan tak mau, tak boleh baca doa. Nak dunia berapa banyak sangat nak baca doa. Baca doa, ya Allah selamatkanlah anak-anak aku, bagilah dia lulus SPM, bagi anakku yang itu kahwin, bagi anakku tu dapat kerja, bagi laki aku ni jangan kahwin dua, kalau yang lelaki pula bagi aku kahwin 2, 3, yang sebelah jangan kahwin, yang satu kahwin. Lepas tu itu je lah nak doa. Nak sampai maghrib tu, nak kena Nabi SAW berdoa tu, bercucuran air mata sepanjang. Jadi kebanyakan masa terluang di waktu di wukuf di Padang Arafah tu, yang saya tengok kebanyakannya tidur lah. Tidur, rehat, bual-bual kosong. Ada orang daripada Taiwan semua yang dia main kad apa? Main throw. Habislah waktu tu. Jadi haji macam ni manalah. Jadi ini haji ni sebenarnya perjalanan seorang kekasih mencari kekasihnya, iaitu Allah.
Sebenarnya di perjalanan dia, dari dia sampai ke Mekah, dari sebelum lagi dia berjalan. Kata Allah, mereka akan berjalan dengan kenderaan yang berbagai jenis. Dulu orang naik unta, berbulan-bulan, naik kapal berbulan-bulan. Sekarang tak. Tapi masih perjalanan sampai di Kaabah, tengok Kaabah, air mata keluar, tawaf, air mata keluar, cium Hajar Aswad, air mata keluar, mendakap Allah umpama di Multazam, air mata keluar. Ini kekasih lah. Ada orang macam tu? Tak ada kan? Semua kering, nak dunia tu. Masa tawaf nak dunia, tengok Kaabah minta nak dunia. Bila kita tengok Kaabah tu, berdoa, kabul doa. Kalau betul lah doa tu. Banyak tempat kabul doa. Di makam Ibrahim, waktu minum air Zam-Zam, depan Hajar Aswad tu berdoa. Banyak. Berapa rahmat turun. Tengok Kaabah je turun rahmat. Lepas tu pergi Ukuf. Itu Ukuf di Padang Arafah tu, itu klimat kemuncak. Seorang kekasih berjumpa kekasih, iaitu Allah. Allah begitu lembut hari itu, begitu pemurah, begitu pengasih dia, terutama pada yang mencintai dia. Sebab itu di Arafah tu Allah bagi masa panjang untuk mengadu kat dia, mencintai dia, mengalir air mata. Bila mencintai Allah ni, dia bukan banyak senyum tuan, banyak ketawa, kau macam Hanzalah. Hanzalah tak habis-habis ketawa, sikit ketawa, sikit ketawa, sikit ketawa. Betul tak? Betul atau tidak? Betul. Dia tak, kekasih Allah tak macam tu dia. Dia kurang ketawa, hampir tak ada, senyum aja. Tengok gigi macam Nabi, banyak masa menangis. Allah bagi menangis sebab kekasih Allah ni, kalau Allah sayang, Allah tak bagi dia ketawa macam Hanzalah tu, terbahak-bahak tu. Orang suka tengok komedian ni kan, tak ada kekasih Allah, kejap ketawa. Komedian tu buat orang semua ketawa lah, kejap ketawa. Dia cakap apa ketawa, kan tak habis-habis. Kumar, komedian Singapura, satu kali dia buat komedian memula, dia kata, orang tak ketawa, dia nangis kat Tuhan ni. Dia menangis, dia kata minta supaya apa dia cakap orang ketawa. Bukan semua orang boleh ketawa tuan. Sekali Allah terima doa Kumar, ketawa je orang, dia dapat duit lah. Tapi Allah tak buat orang ketawa. Kumar buat orang ketawa, dia cari makan dia. Ingat tak? Dia cakap kat Singapura ni ada orang Cina buat iklan, nak bekerja bilingual, maknanya dua bahasa, bahasa Cina dan bahasa lain daripada Cina. So datanglah seorang India minta kerja, kata Kumar. Kata dia, kau tahu apa? Dia kata, aku tahu Tamil, tahu Cina, tahu Melayu, tahu orang putih. Tak, dia tak cakap lah. Dia cakap aku tahu orang putih, Cina dan India. Oh, dia kata, kita nak bilingual. Dia kata, kau dah trilingual, jadi kau ni overqualified, dia tak dapat kerja. Engkau ni dah jadi apa? Overqualified, tak dapat kerja. Ketawa dia orang semua. Dan memang itu benda benar kat Singapura. Orang Singapura pentingkan orang pandai bahasa Cina. Cina banyak kat situ. Paling banyak rakyat Singapura tu Cina. Jadi kalau tak tahu bahasa Cina, susahlah. So India ni, Cina tahu, India tahu, tapi dia juga orang Cina tu nak orang Cina betul.
Kalau bukan Cina susah dia. Sebab tu dia cakap awak trilingual, overqualified. Cina, oh, you are trilingual lah. Overqualified. Ketawalah orang kan. Betul tak? Kamu yang kat duduk sini, yang saya cakap pun ketawa. Apa lagi Kumar. Tak? Dia kata kat Singapore ni good country. Tapi kalau kau ambil sport car, dia kata, kejap, merah, break, zap, break, zap, break dia. Orang ketawa lah. Jadi tuan-tuan yang boleh, orang manusia ni suka buat orang ketawa dan suka duduk majlis ketawa ni. Jadi di sisi Allah, ketawa ni tak bagus. Nabi bilang jangan banyak ketawa, nanti hati kamu keras. Senyum aja. Yang kamu mau banyak, menangis merindui Allah. Jadi bila pergi Mekah ni, orang yang kekasih Allah ni menangis. Orang kata menangis sokmo. Tapi tak ada. Apa yang kita lihat semua muka kering, mata kering. Habis semayang, kadang semayang Masjidil Haram pun tak ada. Semayang kat rumah je. Semayang tak ada, sekali je semayang. Berjemaah, menangis tak ada. Pergi tengok gerai banyak. Habis duit beli ni, beli tu, beli ni. Itu yang berniaga musim haji ni seronok. Banyak duit, banyak orang pergi sana. Musim haji ni, orang datang ke Mekah ni bukan baru ni je, dari zaman Nabi Ibrahim lagi. Orang Arab tu semua tahu bila hari musim haji ni kan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini mesti pergi datang Mekah buat berniaga. Pasar. Jadi masa jahiliah dulu, itu juga dia orang buat. Dia orang datang, hanya dia orang bertelanjang lah, tak ada pakai. Mula-mula pakai ihram semua. Lepas tu syaitan cakap pakaian tu dibagi oleh orang Mekah. Syaitan cakap ini tak suci, dibagi orang. Suci lagi kamu telanjang. So, lepas tu jadilah masa Kaabah ni, dia orang tawaf sana telanjang. Satu hari, satu perempuan telanjang dengan satu lelaki telanjang sudah bersentuh dan naik steam. Kat situ juga dia bersubuh depan Kaabah. Mana Syed Manhan bagi tahu cerita ni. Lepas tu dia orang terus jadi batu. Jadi orang Mekah kata inilah orang yang melanggar perintah Allah, untuk mengingatkan kita supaya jangan buat bersetubuh waktu kita tawaf ni. Batu ni, orang yang jadi batu ni kita letak di pintu masuk Kaabah. Satu sana, satu sini. Jadi dari 2 bahala tu jadi 360 bahala untuk macam-macam Tuhan. Kalau nak berniaga, laris Tuhan ni. Nak anak Tuhan ni. Jadi Bilal radhiyallahu waktu dia bukan Islam, sebelum dia pergi berniaga, sujud kat Tuhan bagi rezeki ni, menangis-nangis. Takut kalau tidak kena marah oleh tuan dia. Jadi orang yang jadi kekasih Allah ni, haji ni adalah perjalanan seorang kekasih. Allah SWT tahu manusia ni mencintai. Dia mahu manusia ni mencintai dia. Maksud hidup manusia ni sebenarnya Allah jadikan untuk menjadi kekasih Allah. Tapi sayang, mereka nak dunia je. Nak jadi kekasih dunia. Nak jadi kekasih mak dia, anak dia, bini dia. Dan bini mak semua nak anak banyak duit. Kalau tak ada duit, minta maaf. Kalau kerja Kuala Lumpur, balik kampung, motor ataupun naik bas, duit tak kasih. Dia kata tak payahlah duduk Kuala Lumpur, duduk kampung je lah. Ini duduk Kuala Lumpur patut kena dapat banyak duit.
datang nak jadi beriman bawa masalah pula macam Hazri. Orang semua hairan lah. Tak ada orang nak datang Kuala Lumpur ni nak buat kerja macam Azri. Sebab Azri mengeronta je kat dalam. Meronta-ronta nak dunia. Jadi orang kampung Sandingan, orang pergi Kuala Lumpur ni nak banyak duit. Jadi kita mencintai semua manusia. Tak ada Allah. Jadi bila naik haji, hambar lah. Kita hanya macam buat exercise je. Kita pergi buat tawaf, minum air zam-zam, exercise lah. Pergi wukuf di Arafah, exercise, duduk rehat baring. Haji. Lepas kita wukuf di Arafah tu, kita pergi berjalan sebelum maghrib, meninggalkan padang Arafah, berjalan ke Muzdalifah. Sama ada di Muzdalifah ataupun dalam perjalanan ni kita sembahyang maghrib. Perjalanan tu depan Muzdalifah kita diperintah oleh banyak berzikir. Dan kita ambil beberapa batu untuk dilontar di Jumrah di Mina. Dari Muzdalifah kita tidur malam tu dan sembahyang subuh. Lepas tu kita berjalan in search of lover sampai ke Mina. Di Mina 3 hari duduk. Mula-mula kita sampai, kita pun pergi melontar di 3 Jumrah. Lepas tu kita boleh tahlul, kita boleh syukur, dan kita adalah seorang haji. Lepas tahlul tu kita jadi seorang haji. Haji atau haja. Wah, selesai lah. Tapi semua pergerakan kita bukan sebagai seorang kekasih, sebagai seorang nak mencari dunia, nak berdoa dapat panjang umur, murah rezeki, badan sihat. Itu aja haji. Yang banyak haji-haji ni supaya balik daripada Mekah haji disambut dengan bawa air zam-zam, kurma, gelang, macam-macam, dipanggil Haji Rashidi. Itulah Haji Roslan. Kalau bapa dia Haji, Haji Roslan bin Haji Kamil. Kalau dia ada Datuk Seri Haji, itu je yang dapat. Semayang tak khusyuk, tak ingat Allah. Berzikir tak ingat Allah. Mana air mata nak keluar? Jadi exercise. Jadi haji hanyalah exercise. Exercise apa? Senaman. Haji tak kabul, tak mabrur. Sebab haji mabrur ni orang yang banyak waktu haji ni bagi sedekah, banyak bagi dakwah, ajak ingatkan orang Islam tentang kerja dakwah ni. Banyak sedekah, banyak semayang, banyak dakwah, banyak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Banyak sedekah, 2 perkara. Banyak semayang. Ini semua kerja orang takwa lah. Orang takwa ni kata Allah, orang yang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, banyak sedekah dan banyak semayang. Ini tak ada, maknanya kita tidak buat persiapan untuk haji. Persiapan pada haji ni 2, persiapan rohani dan persiapan material. Material ni untuk kita ada duit supaya boleh perjalanan ke Mekah, pergi ke Madinah, balik ke tempat kita. Dan waktu di Mekah boleh sewa rumah, boleh makan minum. Itu je lah. Yang penting lagi adalah persiapan rohani, menjadi orang beriman, beramal saleh, jadi orang takwa sebelum pergi menunaikan haji. Jadi daripada 5 rukun Islam, 4 rukun termasuk haji. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan hak mengucap. Semayang, puasa untuk badan sihat. Kalau tidak badan sihat, mana nak buat haji? Dan bersedekah, bayar zakat. 4 ni sihat, takwa
Baru yang kelima, haji. Jadi haji ni untuk orang sihat dan bertakwa. Kalau yang tak buat 5 rukun Islam ni, tiba-tiba pergi haji aja, nombor 1, mengucap aja sekali, seumur hidup tak tahu bila, semayang tak ada, puasa tak ada, sakit, sedekah pun tak ada, hukum pun tak ada. Macam banyak orang di dunia ni pergi haji, apa jadi? Senaman, tak ada roh. Yang diingat hanya apa? Barang nak beli hadiah untuk cucu-cucu. Balik dari semayang Masjid Haram, singgah sana beli, situ beli, besok sana lagi beli. Semua kedai tadi ziarah, makan, tempat semua. Aduh, saya tahu saya pergi haji dah. Tak ada dia orang sibuk nak pergi. Dia orang bukan kekasih Allah, mereka cinta dunia lebih daripada Allah. Yang mereka doa nak dunia je. Inilah haji hari ni sejak sekian lama, setelah umat ni tidak melakukan rukun Islam dengan betul. Mereka tak tahu rukun Islam nombor 1 tu mengucap kalimah dan menunaikan hak mengucap, iaitu membuat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dengan korban harta diri tu. Mereka tak tahu. Jadilah mereka Islam rupa, Islam nama, semayang rupa, zakat rupa, haji rupa, puasa rupa. Jadilah orang yang sakit dan buat Islam rupa aja, pergi haji rupa juga. Jadi tak ada berubah lah bila balik haji. Tak berubah. Jadi Razid ni kalau pergi haji sekarang ni, haji dia exercise lah, senaman. Roh tak ada, jalan-jalan daripada dulu sampai sekarang tak buat persiapan. Dah 50 tahun pun belum lagi orang beriman beramal soleh. 60 tahun pun tak jadi juga orang takwa. Bila nak pergi haji dengan sebagai seorang kekasih? Memang tak ada lah, pergi jugalah. Asal dapat nama dah lah, mati masuk neraka. Okey.